Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita jumpa lagi hari ni. Hari ni kebetulan hujan, jadi kita pun slow sikit kita punya movement. Pasal apa? Bila hujan-hujan ni orang semua pun jadi lembab je kan. Mood hanyut. Okey, apa cerita hari ni? Hari ni aku nak terus lagi bercakap, biar semua orang fikir, biar semua orang nampak apa yang sedang berlaku sekarang ni. Ya. Kita tengok balik daripada dulu kita tengok politik ni, isu yang nak cakap ni isu politik lah. Orang politik ni kan menyusahkan rakyat je. Kan sembang berdegar-degar, tapi apa yang dia buat semuanya untuk kepentingan dia je. Kita pelan-pelan fikir. Dengar aku cakap baik-baik Nanti lambat tak faham. Terjah kelang kabut kan orang kata apa? Alamak, malas fikir, main terjah je balik. Lepas tu dah lama sikit, betul lah Jebat cakap. Lambat lah. Cepat. Okey. Orang politik, dia nak jadi YB ke? Dia nak ke jadi menteri? Kalau kedudukan tu tidak mendatangkan kepentingan peribadi dia, dia nak ke? Bekerja untuk rakyat, nak ke? Kerja untuk rakyat? Ke kerja untuk diri sendiri dulu, baru untuk rakyat? Contoh yang paling jelas kita boleh tengok, apabila semasa dalam keadaan negara bermasalah dengan isu COVID ni, boleh ada pilihan raya. Boleh ada isu I got the numbers. Saya mungkin akan jadi Perdana Menteri. Boleh cerita benda-benda macam ni. Padahal rakyat disarankan supaya duduk rumah, jangan keluar. Tapi kena kok politik ni, tak apa, kita boleh buat pilihan raya. Pilihan raya pun boleh. Sedangkan kalau dia buat peraturan untuk rakyat, lebih 5 kilometer, langgar PKP. Masa PKP tu hari lah. Kan? Roadblock sana, roadblock sini, tak boleh rentas sempadan, tak boleh rentas negeri, tu tak boleh, ni tak boleh. Bila mai isu pilihan raya, terang-terang ada masalah COVID di sana, bukan rentas negeri, rentas lautan pun boleh. Demi pencapaian kedudukan dan kuasa. Inilah dia orang politik. Kita bukan nak cakap merujuk kepada siapa sekalipun sama je. Jadi apa yang aku nak cakap pada masyarakat hari ni, korang kena faham, orang politik, dia mengejar kedudukan dan keselesaan hidup dia. Engkau orang yang duk bertekak mempertahankan parti politik ni, nak buat apa? Rantai motor putus pun tunggu gaji besok, baru boleh tukar. Faham tak? Kalau kena COVID kan, alamak, urus sendiri. Nampak? Di mana kita nak letak logiknya? Dalam keadaan rakyat semua takut dengan keadaan COVID, berhati-hati, jaga semua, jaga tu, jaga ni. Boleh pula buat satu perhimpunan besar. Kan? Itu hari bukan main marah lagi dengan si tablik. Kan? Perhimpunan menyebabkan tersebar COVID. Makna tak boleh berhimpun lah kan? PRK tu tak berhimpun ke? Berhimpun. Betul tak? Jadi apa yang aku nak cakap kat sini, orang-orang politik di atas sana, diorang bukan berjuang sebab parti. Parti tu syarat untuk mereka nak memperjuangkan hal-hal kepentingan peribadi mereka. Kena ada satu parti. Jadi siapa yang memperjuangkan parti ni? Tu yang bawah-bawah macam-macam pentaksup-pentaksup ni, orang-orang ni lah yang memberikan ruang untuk mereka ni nak berjaya dalam perjalanan politik diorang ni. Tanpa sokongan orang-orang bawah ni, dia tak berjaya. Macam mana dia ambil sokongan korang? Dia jadikan korang pentaksup. Sampaikan benda yang jelas salah pun korang sokong. Benda jelas tak betul pun korang sokong. Nampak? Berapa ramai rakyat biasa yang masuk lokap kena tangkap kes langgar PKP ni? Ramai. Bukan sikit ramai. Aku tahulah. Kan? Ramai.
Yang tak boleh bayar pergi penjara pun aku dengar kata ada. Nampak? Tapi kalau kena kod politik, alamak, apa pun jadi macam dah tak apa dah. Tu Siva Gangga tu kena denda berapa tu? Ni bila jadi isu PRK di Sabah, rakyat, orang-orang di Sabah, isu yang berkaitan dengan Sabah punya PRK, Semenanjung sekarang ni dah ada sekolah tutup lah. Dah ada tempat-tempat yang dah mula jadi apa ni orang kata stres dah. Padahal hari tu sebelum PRK, kita tengok kedudukan COVID ni menurun. Sampai pengarah tu dapat Tan Sri lah. Kejayaan dia menguruskan COVID dalam negara ni. Tapi mai kot ni, puak-puak politik ni, macam orang tak sekolah dia pun ni. Kan? Tak boleh tunggu dah. Ada peluang nak dapat jawatan, kita redah. Biar pun rakyat berada dalam COVID ke apa ke, tak peduli. Yang penting kita on. Kan? Sebab tu siapa-siapa saja orang politik yang bercakap tentang politik, tentang nak mendapatkan kuasa politik pada hari ni, bagi aku orang ni sangat tidak bertanggungjawab. Sebab kita negara menghadapi masalah besar ni, dunia sekarang ni. Kan? Takkan kita nak bercakap pasal isu politik. Sebab tu aku sarankan kepada kerajaan Malaysia, kepada Yang di-Pertuan Agong maybe, politik ni kena buat satu standard punya law untuk dia. Tak boleh lompat. Dan keputusan pilihan raya PRU adalah muktamad untuk 5 tahun. Tak boleh ubah-ubah lagi dah. Sebab apa? Lepas PRU dah susun semua kabinet menteri, pemimpin-pemimpin, pengurusan, pentadbiran semua dah susun. Mana boleh kacau? Kacau macam mana nak buat kerja untuk rakyat? Sibuk duk layan politik lah. Itu yang satu penggal ni kita tengok hampir-hampir 3 kali tukar Perdana Menteri ni lah dia. Punca dia. Lompat. Tak boleh lompat. Kalau menang PRU, bermakna kerajaan tu solid 5 tahun. Tak boleh tukar kerajaan selama 5 tahun. Kau majoriti ke tak majoriti ke, itu kau punya pasal. Yang penting menang, tak boleh tukar lah. Kena tunggu 5 tahun pula. Sebab apa? Ni lompat-lompat, budaya pengaruh sana pengaruh sini, dan kita dengar rasuah sana rasuah sini pun ada juga, menyebabkan kerajaan bertukar-tukar. Tak konsisten. Sebab apa? Sebab inilah kejar kedudukan dan kuasa politik. Yang rakyat kat bawah kejar pemimpin supaya dapatlah apa-apa peluang. Yang mereka ada tengok rakyat ke? Tak ada. Ada fikir pasal rakyat? Tak ada. Sepanjang PKP ni rakyat susah, hilang kerja, bisnes, merodom apa semua ni, ada kerajaan tengok kau? Ada orang politik datang melawat kau? Tak ada. Kan? Tak masuk viral kalau pemimpin tak tengok. Nak kena viral. Yang viral berapa kerat je. Yang tak viral banyak. Kan? Sebab yang viral ni dia nak tunjuk dia buat kerja. Yang tak viral ni kalau dia pergi buat kerja pun orang tak nampak. Orang politik buat kerja dia nak bagi orang tengok. Kan? Sebab tu aku cakap 60 tahun lebih merdeka, masih ada lagi rakyat Malaysia duduk bawah jambatan. Tak percaya pergi tengok KL tu, sepah-sepah. Masih ada lagi gelandangan tidur kaki 5. Rakyat Malaysia, bukan pendatang tau. Jadi saya cadangkan kepada kerajaan, kepada pihak-pihak yang berkenaan, politik kena buat satu peraturan tetap, yang mana PRU adalah penentu pilihan raya. Tak ada PRU apa, tak ada pilihan raya pemilihan semula ke apa ke, tumbang kerajaan ni semua tak ada. Wakil rakyat kalau meninggal sekalipun, kerajaan tu tetap terus. Dia bila ada wakil rakyat, ada timbalan. Timbalan automatik naik jadi wakil rakyat. Buat sistem ni. Barulah si katak-katak bodoh ni melompat pun tak ada makna. Nak kena tunggu 5 tahun. Faham? Ini aku boleh fikir, takkanlah menteri duduk dalam aircon, pakai baju kot apa semua, kapet tebal dekat setengah kaki, punya selesa tempat buat kerja, benda macam ni tak boleh fikir. Aku duduk dalam kereta je fikir benda ni. Tak malu ke? So, fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.